Okay, ini soalan trial SPM. Masih lagi soalan Negeri Johor set 2. Trial SPM baru-baru ni. So ni soalan exam sebenar lah. Okay, sebagi korang praktis. Thank you Syaz dapat. Okay, nilai digit 2 dalam tu. 0, 1, 2, 3. Thank you Syaz, very good. Benaran. Thank you Zaira, benaran, good. Thank you Ani. Done. Thank you Zahra. Nampaknya form 4 jawapan sama. Form 5 sama dengan form 5. Tapi jawapan berbeza Okay, tak apa. Mungkin ada something yang terlepas pandang. Alisha ke yang terkeluar masuk? Alisha Black. Alisha keluar masuk. Thank you Hasha. Thank you Anik. Pembetulan, very good. Nampaknya Anik dah masuk kepada geng-geng form 5. Jawapan dia ditukar. Okay. Thank you Khalis. Khalis masuk jawapan dengan geng-geng form 4. Okay. Yuk. Okay, let's go. Semua dah jawab. Okay, 2136. Okay, 2136. 2134 asas 6. Okay, soalan tanya nilai digit 2. Nilai digit 2. So, bila soalan cakap nilai digit, terus ingat buat kotak Tapi setak naklah korang buat kotak, korang dah pro lah. Okay, so tak payah buat kotak, korang just tarik je. Tarik sini 601. Serasa buat 601 kot. Kalau siapa tersilap jawapan, mungkin starting 601. Okay, dia kena kosong dulu Lepas tu kosong, 1, 2, 3. So jawapan yang kita nak adalah pada digit 2. So pergi pada nilai digit 2, darab kat sini. Lepas tu kita darab. Okay, so dapatlah jawapan dia nilai digit 2 adalah 2 darab 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 darab dengan 2. Oh, I see. Saya tahu kenapa korang dapat 216. Korang ambil 6 kuasa 3 sahaja. Okay, so jawapan dia adalah 432. Siapa ingat 6 kuasa 3 ni kalau soalan tanya apa? Ini nilai digit. Ni nilai digit. 6 kuasa 3 tu apa? Ada maksud juga 6 kuasa 3. Betul, nilai tempat. Bagus. Take note So yang tersilap tadi korang jawab nilai tempat sebenarnya. Ini adalah nilai tempat 6 kuasa 3 nilai tempat. Nilai digit kena darab dengan nombor tersebut. Okay, very good. Done. Soalan 3 ni. Okay. Next soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah benar? Antara berikut yang manakah benar? Okay, dekat sini sebab ni kan kertas 1, saya kena ajar korang guna kalkulator untuk yang form 4. Basically next class saya nak ajar guna kalkulator. Tapi tak apa, untuk banking ni saya go through je. Okay, saya go through je. At least korang dah tahu sikit sebanyak. Nanti kelas metode saya explain detail lagi. Okay, basically guys, okay, untuk yang form 4 korang boleh catat. Kalau yang form 5 dah terlupa juga boleh catat. Okay, asas yang boleh guna kalkulator. Asas 2. Asas 8. Asas 10. Okay, 3 asas ni korang boleh guna kalkulator. Contohnya, kalau korang nak tukar asas 2 kepada 8, boleh guna kalkulator. 8 kepada 2, 8 kepada 10, 10 kepada 2. So kalau korang bermain dengan 3 asas ni, korang boleh guna kalkulator. Maksudnya yang B boleh guna kalkulator. Yang ni pun boleh guna kalkulator. Yang korang kena kira A dengan D je. A dengan D je yang kena kira. Okay? So sekarang nak guna kalkulator macam mana untuk kalkulator macam Zaira dan juga kalkulator macam Alisha. Ada Alisha? Okay, Alisha ada. Okay, untuk kalkulator yang macam korang, sekejap lagi saya explain Saya tak berapa ingat gambaran. Sekejap, saya rasa saya ingat. Saya dah hantar kat Alisha. Alisha kena tengok video yang saya hantar kat Alisha tu Okay, untuk yang guna kalkulator yang biasa ni, yang biasa ni lah, yang FX570MS. Okay, untuk yang guna kalkulator FX570MS. Okay, pertama, boleh follow saya step 1. Okay, korang tekan mode 1, 2. Tekan mode 2 kali. Lepas tu, korang ambil base. Okay, pilih nombor 2. Tekan nombor 2, which is base.
Okey. Lepas tu korang akan perasan dekat kalkulator korang tu dia akan buat ada huruf D kecil. Okey. Sekarang senak korang cari dekat kalkulator korang pada baris yang ketiga. Okey, tengok pada baris yang ketiga kalkulator korang baris yang ketiga Untuk baris ketiga. Asas kedua nama dia adalah bin, tulisan warna hijau. BIN, tulisan warna hijau. And then asas 8 dia tulis OCT. Asas 10 dia tulis DEC. Tiga sorry. Masya Allah. Tiga. Tekan nombor 3 base. Okay, nombor 3. Tekan nombor 3 base. Okay, tekan nombor 3 base. Okay, korang jumpa tak? Yang form 4. Kalau yang form 5 yang dah terlupa, korang jumpa tak? Kalau ada yang dah terlupa jumpa tak? Asas 10 dia tulis DEC, warna hijau. DEC, dia sebaris je. Baris yang ketiga. DEC, lepas tu BIN asas 2, OCT asas 8. Untuk Alisha, jumpa. So, kalau korang tekan DEC, korang tekan DEC asas 10. Kalau korang tekan BIN, dia akan tukar huruf B. Dekat bin, dia akan jadi huruf B. Kalau korang tekan OCT, dia akan jadi huruf O. Dekat kalkulator tu. Okay? Alright, so sekarang macam mana nak tukar asas? Okay. Langkah ketiga, okay, korang kena pilih asas yang korang nak. Contoh, kita pergi pada soalan B. Okay, cuba tengok soalan B. 53 asas 10. Okey, sekarang saya tengok soalan B Okey, pilihan B. Okey, pilihan jawapan B. Okey. 53 asas 10. Jadi, korang kena tekan dulu kat sini DEC. Okey, tekan DEC asas 10. Okey, tekan DEC asas 10. Okey, lepas dah tekan DEC, korang masukkan nilai yang korang nak, which is masukkan nombor 53 tu lah. Okey, masukkan nombor 53. 53 sama dengan. Okey, letak 53 sama dengan. Nanti dekat kalkulator korang dia akan keluar 53 jugalah. Okey. Sekarang korang nak tukar kepada asas berapa? Nak tukar pada asas 2 kan? Tekan je BIN. Tekan je BIN. Tekan BIN. Tekan je BIN. Nanti dia akan dapatlah jawapan dia. Tekan BIN, dia akan dapat jawapan. So, jawapan dia adalah 1, 1, 0, 1, 110, 110. Macam tu. Sorry. Korang akan dapat 110, 101. Ini cara nak tekan, nak tukar asas 101. Dapatlah kat situ. So, 53 sama dengan 10, 101 asas 2. Ini cara nak tekan asas bukan nak jawab soalan ni lagi. Soalan ni dia minta korang tengok siapa yang mana satu betul. Okay, thank you Zaira dan siapa yang dah? Zaira dengan Syaz. Khalis dah. Okay, thank you. Alright, so yang form 4 kalau tak dapat guna kalkulator, dapat Alisha, good. Okay, kalau siapa tak dapat guna kalkulator, boleh guna manual dulu. Okay, sambil-sambil tu korang boleh catatlah nota ni macam mana nak tukar. Okay, alright, tak apa. Korang kan dah tahu kan macam mana nak tukar asas secara manual yang sebab jalan kerja tu. Okay, korang boleh buatlah sekejap Okay, sekarang kita nak cari siapa yang benar. Okay, sekarang cuba tekan, 53 asas 10. Dia cakap lebih besar daripada 110, 110. Okay, sekarang kita cari nilai ni dalam asas 10. Okay, dia cakap 110, 110 asas 2 kan. So, dekat kalkulator korang tak payah reset, korang tekan je BIN. Tekan je BIN. So, dia dalam asas 2. Okay, masukkan nombor 110, 110 sama dengan. Okay, lepas tu korang tukar asas 10, tekan balik DEC. Tekan DEC. So, korang dapat 54. Nilai yang ni sama dengan 54 asas 10. So, 53 lebih besar pada 54. Salah. Okay, C pula. 53 asas 10 lebih besar daripada 53 asas 8. Okay, kita nak asas 8. Okay, on balik kalkulator. Tukar dulu dalam asas 8. Macam nak tekan asas 8? Tekan OCT. Okay, bila tekan OCT, kalkulator korang dalam mode asas 8 sekarang. Okay, masukkan nombor 53 sama dengan. Okay, masukkan 53 sama dengan
So dia akan keluar 53. Sekarang korang tukar asas berapa? Asas 10. Tekan DEC. Dapat 43. So 43 dekat sini. So 53 asas 10 lebih besar daripada 43 asas 10? Betul. So jawapan dia adalah C. So tak perlulah buat A dengan D. Okay, so dalam exam nanti yang mana boleh guna kalkulator, korang guna kalkulator dulu. A dengan D buat kemudian sebab dia kena manual tak boleh guna kalkulator. Okay. Alright, yang form 4. Dapat tak guna kalkulator? Boleh ke? Alisha dia cakap dapat tadi. Ani, Zahra. Macam mana? Dapat sir? Boleh Alisha. Okay, tak apa kita pergi soalan seterusnya. Okay, nanti korang boleh tengok balik tekan guna kalkulator. Kalkulator macam yang kita ni senang sikit. Okay, FX 570MS ni dia senang sikit. Kalkulator macam Alisha dengan Zaira, dia profesional punya. Okay. Alright, next soalan seterusnya. Ini dia. Diberi P5 sama dengan 356 asal 8, cari nilai P. Cari nilai P. Macam mana nak buat? Okay, so untuk soalan ni, tengok dia bagi tahu. Asas 5, asas 8. Okay, sebagai hint dekat yang form 4. Yang form 5 mungkin dah tahu macam mana, dah ada idea nak buat. Okay, untuk yang form 4, sekarang korang nak cari nilai P. Tapi P tu adalah asas 5. So apa korang kena buat? Korang kena tukarkan 356 asas 8 kepada asas 5. 356 asas 8 kena tukar kepada asas 5. Okay, kena tukar pada asas 5. Boleh kena tukar pada asas 5 direct? Tak boleh. Kena ada RNR. Okay, kena singgah RNR dulu tukar pada asas 10 dulu. Baru boleh tukar pada asas 5. Okay, so 356 asas 8 nak tukar pada asas 10 boleh? Boleh. Ada dua cara. Boleh guna kotak atau guna kalkulator. Okay, so sekarang ada tambahan dua dah. Macam kelas mentoring sebenarnya saya cakap guna kotak je. Okay, sekarang ada tambahan guna kalkulator sebab asas 8 ada kalkulator. Okay. Sekarang nak guna kalkulator yang cuba follow saya. Siapa yang belum dapat 356 asas 8 nak tukar pada asas 10. Maksudnya kalkulator kita kena berada dalam asas 8. Okay, kalau dah clear kalkulator tadi, kita buat balik Kalau dah clear contoh, kita tekan balik mod 2 kali. And then tekan nombor 3, pilih base. Okay, sekarang dia akan keluar huruf D. Tak apalah. D tu maksudnya huruf apa? D tu maksudnya asas 10 DEC. Okay, sekarang kita nak 356 asas 8. Okay, tekan je OCT. So sekarang kalkulator kita dalam asas 8. Okay, masukkan nombor 356 sama dengan. Okay, so dia akan dapat 356 jugalah. Okay, nak tukar pada asas 10, tekan sahaja DEC. So dia dapatlah 238. Dah dapat 238 asas 10. Okay, sekarang dekat sini barulah kita boleh tukar 238 asas 10 tukar pada asas 5. Macam mana? Bahagi berulang. Tak boleh guna kalkulator sebab asas 5 tak ada. Bahagi berulang. Dah siap. Tu je. So, 8 OCT OBIN. 8 OCT. Ingat ni. Okay, basically yang ni korang boleh ingat bentuk poligon. Oktagon. Oktagon 8. So OCT lah ok. Okay, tapi hex tu bukan 6 Hexagon bukan. Walaupun hexagon 6 tapi hex kat situ bukan 6. Itu asas lain, nombor dia lain. Okay, abaikan. Okay, DEC decagon. Decagon adalah CC 10. So dia adalah asas 10. Okay, ingat bentuk lah. Okay, Zaira dan Khalis dan Syaz dan. Okay, form 5 dan. Okay, saya tunggu jap yang form 4. Hasha macam mana? Okay, boleh Hasha? Siapa bawa masuk? Hasha. Fatin. Fatin bawa masuk. Terlepas. Okay, so sekarang dah siaplah kat situ. 2, 3, 8, asas 10. Kita tukar pada asas 5. Okay, bila nak tukar pada asas 5, kita kena buat pembahagian berulang. Bahagi dengan 5 lah. Bahagi dengan 5. So, saya buat lagi kat sini darab. Dekat sini bagi. Thank you Anik dan. Okay.
Okey, kita bahagi bulan kat sini 235. Okey, 235 bahagi 5, kita akan dapat 47. Bulat cantik je kat sini. Okey, bahagi lagi dengan 5 sampai dapat kosong Okey, dapat 9. Ambil nombor bulat je. Okey, bahagi lagi dengan 5. Sir, Yo. bukan 238 ke? Masya Allah. 238. Sorry. 238. Okey, sebab balik. Thank you. 238 bahagi 5. 47. Okey, bahagi lagi dengan 5. Dapat 9.4. Ambil nombor 9. Okey, bahagi lagi dengan 5. Dapat 1. 1 kan? Bahagi lagi sampai dapat kosong. 1 bahagi 5 dapat kosong. Okey, dah siap. Okey, dah siap bahagi. Kita darab pula. Okey, kat sini kena darab. Okey, darab. Okey. So 47 darab dengan 5, 47 darab 5, kita akan dapat 235. Okey, 9 darab 5 dapat 45. 1 darab 5 dapat 5. 0 darab 5 dapat 0. Okey, untuk cari baki, tolak. Okey, baki kita tolak macam ni. Nampak tak error dia? Macam ni, senang kalau nak faham untuk yang form baru sebab macam gini dulu Darab. Okey, so dapatlah baki dekat situ. Okey, 238 tolak dengan 235. So baki 3 lah. Alamak, dah dapat jawapan dah. Okey, ingat tak jawapan kita? Kita kena baca daripada bawah sampai atas. Jawapan kita baca dari bawah. Okey, baca dari bawah. Nampak Hari ni kan kertas 1 kan? Saya tunjuk korang pasal kertas 1. Dapat jawapan tak payah korang nak kira panjang-panjang. Okay, dalam exam korang boleh praktis benda yang sama juga. Okay, korang dapat 3 dah. So dah ada jawapan kat sini. Dah D. Cuma kalau nak confirmation korang proceed lagi lah. Okay, thank you Zahra dan. Okay, 47 tolak 5 baki 2. Okay, 9 tolak 5 baki 4. 1 tolak 0 baki 1. Dah 1, 4, 2, 3. Okay, siapa ada soalan boleh tanya saya risau pula kalau korang diam-diam. Okay, soalan seterusnya. Operasi tolak. Okay. Untuk tolak pula macam mana? Okay. Untuk tolak, untuk form 4 boleh fokus sekejap. Kalau ada form 5 yang dah terlupa, boleh tengok dulu. Okay. Siapa dah tahu, boleh proceed sahaja. Okay, so dekat sini, konsep algebra masih lagi sama. Bila kita nak cari pemboleh ubah, kita kena pindah lah. Sebab ni kan negatif kan? So, kita pindah ke kanan jadi positif. 11617 positif kan? So pindah ke kiri akan jadi tolak. So dapatlah dekat situ M 452 asal 7 tolak. Kita pindah ke kiri jadi tolak. So tolak 166 asal 7 sama dengan positif M asal 7. So nanti kita dapatlah nilai M tu berapa? Okay, M dalam asas 7. Okay, untuk tolak dalam asas nombor macam mana pula? Okay, so pergi pada konsep sekolah rendah dulu. Konsep dia adalah asas 10. Ingat nanti dalam exam kalau korang terlupa macam mana nak tolak tambah asas 10, asas, korang ingat balik asas 10. Macam mana korang buat? Okey, pergi asas 10 sekejap Contoh sebab nombor 23 tolak dengan 4. Macam mana kita buat? 23 tolak 4. Okey, ingat tak sekarang dah kita buat apa? 3 tolak 4 tak boleh. Pinjam sebelah, tinggal 1, kita letak sini terus 13. Kenapa kita buat 13? Basically, konsep asal dia, bila kita pinjam, ini kan asas 10. Okay, kita pinjam tinggal 1 lah. So disebabkan dia asas 10, kita bagi 10 kat sini. So kena tambah dulu siap-siap kat atas ni. Sebab itulah dapat 13. 10 tambah 3 dapat 13. 13 tolak dengan 4, dapat 9. So dapatlah 19. Macam tu. Okay. So pinjam sebelah kena bagi ikut asas dia. Sebabkan dia asas 10, kita tambah 10. Untuk yang ni asas 7. So kena bagi 7 lah. Yo, Zahra dah dapat. Good. Thank you. Syaz pun dah dapat. Khalis dah dapat. Okay. Okay, so untuk yang ni macam mana? Okay, boleh tengok dulu sebut untuk yang form 4. Sama jugalah. 4, 5, 2, asas 7. Tolak dengan 166. Okay, ingat sekarang kita asas 7. So bila asas 7, kalau kita pinjam kena bagi 7. Okay.
2 tolak 6 tak boleh. So pinjam sebelah, still lagi tinggal 4. Dekat sini kita kena bagi 7. Sebab ada 7 je, kena bagi 7 lah. Okay, so 7 tambah 2 dapat 9. 9 tolak 6 dapat 3. Alamak, dapat jawapan dah. Okay, tak payah kira sampai habis. Nampak tak? Itu cara kertas satu setengah ajar korang pasal kertas satu dalam exam. Okay, cuma ingat untuk double check. Bila korang dah buat separuh jalan macam ni, korang dapat jawapan kan? So, korang boleh tanda dulu jawapan, tapi korang buat star kat sini. Maksudnya korang tahulah. Nanti korang kena patah balik sebab apa? Korang kira tak habis tadi. Cuma korang tahu belakang nombor 3, korang terus pilih. Korang buat star. Okay, inilah cara sebenarnya tips. Okay, untuk korang kalau korang nak cepat dalam exam. Okay, cara cepat untuk kertas satu. Sebab itulah kalau korang tengok orang yang dapat skor kertas satu tinggi-tinggi sebab dia ada masa untuk semak balik jawapan. So cara dia macam ni lah. Korang tanda terus jawapan and then korang star. Okay, yang ni tak kira habis ni. Cuma dapat jawapan sebab dia belakang ada 3. Itu je. Okay. Alright. So proceed kat sini. 4 tolak 6 tak boleh. Tak cukup. So pinjam sebelah. Tinggal 3. Kat sini jangan pula letak 1 jadi 14. No. Bagi 7 sebab asal 7. Okay. Tambah dulu lah. Okay. Tambah dulu kat sini. 7 tambah 4, 7, 8, 9, 10, 11. So dapat 11. 11 tolak 6 dapat 5. 3 tolak 1, 2. Dah siap. Okay. Alright. Boleh tak form 4 bagi tahu saya? Korang boleh faham ke? Dapat? Ni Zahra, Fatin dan Alisha. Faham? Boleh. Very good. Okay, sama juga bila cerita pasal asas dalam kalkulator sama juga. Asas 2, asas 10, asas 8 boleh guna kalkulator. Nak tambah boleh, nak tolak boleh, nak tukar asas pun boleh. Okay, semua boleh. Okay, asas 3 ni je. 2, 8, 10. Okay, next kita pergi soalan seterusnya. Ungkapkan 254 asas 6 sebagai nombor dalam asas 9. Ni soalan negeri mana ni? MRSM. Ni soalan marah. Okay, soalan MRSM Okay, silakan 254 asas 6 sebagai nombor dalam asas 9. Yang ni boleh guna kalkulator tak? Tak boleh sebab asas 6 tak ada. Asas 9 pun tak ada. So macam mana nak tukarkan asas 6 kepada asas 9? Asas lain kepada asas lain. Ingat dia kena stop ke R&R dulu singgah dulu asas 10 baru tukar pada asas 9. Alright, silakan guys. Very good. Thank you, Syaz. Dan very good. Thank you, Khalis dan Fatin. Okay, Fatin? Ada soalan tanya Fatin? Fatin, Alisha, Khalis, Hasha, Zahra. Zaira. Thank you Zaira dan okay, majoriti semua jawapan sama lagi setakat ni. Okay, betul lah tu sebab semua dapat yang tu. Okay. Alright, serasa sekarang korang dah settle kot untuk tukar pada asas 10. So sekira dulu kat sini Okay, thank you Anik dan juga. Okay. So kotak, tak payah buat kotak dah. Itu untuk permulaan, untuk korang tahu je. Okay, buat kotak. So sekarang saya rasa korang dah pro dah. Okay, tak payah kotak lah, terus tarik je. Tarik 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. So dapatlah nilai dia kat sini, korang kena darab. Okay, start satu ni kena tambah. Okay, satu lagi sekali kat sini untuk korang semak nanti. 2 darab 6 kuasa 2 tambah dengan 5 darab 6 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 6 kuasa 0. So dapatlah jawapan dia. Tukar pada asas 10. Okay, 2 darab 6 kuasa 2 tambah dengan 5 darab 6 kuasa 1 tambah dengan 6 darab 6 kuasa 0. 6 pula dah. 4 darab 6 kuasa 0 1 lah. Okay, alright. So korang dapat 106 kat sini. 106 asas 10. Okay, sekarang tukar pada asas 9, kita kena bahagi. Okay, bahagilah berulang.
106 bahagi dengan 9. Okey, 106 bahagi 9. Korang dapat 11. Okey, bahagi lagi dengan 9. Okey, 11 bagi 9 dapat 1. Okey, bahagi lagi dengan 9, saya dapat kosong. Okey. Alright, berapa baki dia? 106 tolak dengan 99. Baki 7. Saya tak buatlah darab korang dah tahu dah macam nak buat. Okey, seterus tolaklah kat sini. 106 tolak 99 baki 7. Alamak, dah ada jawapan lah. Okey, tak payah proceed. Okey, nampak tak? Macam gitu kita satu jawapan dari bawah. Okey, saya tak kira sampai habis lah dalam example korang buat macam tu lah. Okey, saya tengok dah ada yang laju. So mungkin korang buat sama macam saya. Korang kira dapat 7 terus korang tanda jawapan. Okey, thank you Zahra dan. Okey, next soalan saya nak jawapan daripada ni Fatin dengan Alisha. Siapa tu? Fatin, Alisha dia Okey. Next soalan saya nak tengok jawapan Fatin dengan Alisha sebab so far tak sempat hantar jawapan lagi. Okey, settle. Next soalan seterusnya. Silakan. Ini soalan Pahang. Nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Baru kita buat tadi pasal nilai digit. Tak payah buat jalan kerja, terus tekan kereta dapat jawapan. Bila soalan cakap macam nilai digit, terus buat kotak. Very good. Thank you Syaz. Laju. Good. Betul. Thank you Zahra. Good. Laju. Betul. Mantap. Laju dah. Okay, so basically untuk asas nombor ni untuk yang form 4 lah. Untuk yang form 4 exam awal tahun macam saya pernah cakap dalam kelas sebelum ni lah. Exam awal tahun memang banyak soalan asas nombor. Okay. Tapi kalau ikut exam format SPM sebenar, asas nombor hanya keluar wajib lah. Okay, wajib keluar dekat kertas 1, 2 soalan. 2 soalan. Okay, dekat kertas 1. SPM sebenar punya format. Kalau rezeki korang, dia boleh keluar dekat kertas 2. Tapi susahnya nak keluar kertas 2 sebab soalan asas nombor ni senang sangat-sangat. Okay, so dia hanya letak kertas 1 je. Kalau keluar dekat SPM korang nanti dekat kertas 2, syukur. Maksudnya rezeki korang dah tu keluar soalan senang. Okay, macam tu. Alright, thank you Khalis dan Zaira dan. Okay, semua sama jawapan. Very good. Betul. Okay, saya tunggu jawapan daripada Alisha dengan Fatin. Thank you Alisha, good, betul. Okay, Fatin. Boleh share jawapan Fatin? Sebagi masa sekejap Terkeluar pula ke Fatin. Ada lagi. Okay. Okay, sebentar guys. Okay, kita tunggu jawapan sekejap. Kalau ada yang tak faham boleh tanya So far kurang okey kot saya rasa. Okay. Lagi satu untuk yang form baru ni. Okay, untuk form 4 yang baru. Basically dalam bengkel memang asas nombor ni sehanya buat macam sekali. Jarang-jarang lah sebab soalan topik dia senang. So macam awal-awal sekarang je saya akan buat asas nombor. Next, jarang. Saya akan banyak fokus di topik lain sebab topik lain lagi susah. Okay, macam tu. Alright, so selesai. Thank you guys. Jawapan korang betul. Okay, so dekat sini korang main tarik-tarik je. Okay, hujung sekali kuasa kosong. Kuasa 1. Kuasa 2. Kuasa 3. Kuasa 4. Okay, so yang ni kuasa 5. 1 darab 2 kuasa 5 which is 32. Very good. Dah. Okay, ingat mula daripada kosong Okay, next soalan seterusnya antara wikut yang mendekah betul. Yang ni guna kalkulator je. Asas 10, asas 8. Guna kalkulator je. Okay, so kena tekan satu-satu lah kat sini. 125 asas 8 ni tukar pada asas 10. Tukar pada asas 10. Dapat berapa asas 10? 135 asas 8 tukar dalam asas 10 dapat berapa? Sebab kita nak bandingkan yang sebelah kiri asas 10. Okay, 150 berapa dalam asas 10? 155 berapa dalam asas 10? Dah. Okay, soalan ni sekejap je korang boleh buat sebab guna kalkulator. Mod 2 kali, ambil base. Sekarang tengok 125 asas 8. So jadikan kalkulator, tekan OCT. So dia berada dalam asas 8. Masuklah nilai dia. 125 sama dengan. Nak tukar asas 10. Lepas sama dengan tu, tekanlah DEC. Automatic keluar asas 10 dekat situ. Okay, siapa yang laju, setahulah korang dah okey dah guna kalkulator. Okay, thank you Syaz, thank you Khadis. Okay. Good.
Thank you Alisha. Very good. Thank you Zahra. Alamak, form 4. Form 4 dapat jawapan lain. Form 5 dapat lain. Okay, thank you adik dan okay. Next ada Fatin tak punya jawapan Fatin. Okay tak Fatin? Okay, let's go. Kita bincang Alright, so dekat sini tekanlah kalkulator 125 asal 8, korang akan dapat 85. Okay, sepadam asal 10, asal 10, asal 10, asal 10. Okay, yang first kalau tekan kalkulator kita akan dapat 85. So 104 lebih kecil dari 85, salah. Okay, next 135 pula. Okay, tukar pada asal 8 balik, tekan OCT. Tak payah reset all calculator tekan je asal apa korang nak, asal 8. Okay, 135 sama dengan, okay, sekarang dah asal 8, tukar pada asal 10, tekan je diisi. So dapat 93. 104 lebih kecil dari 93, salah. Okay, next C pula. 150, okay, tukar dalam asal 8 tu dulu, tekan OCT. Masukkan nilai dia 150 sama dengan, okay, sekarang dah asal 8, tukar dah asal 10, tekan je diisi. So dapat 104. 104 lebih kecil dari 104. Salah sepatutnya salah ni. 104 lebih kecil dari 104. Ini adalah sama dengan. Okay, tapi kalau tak ada pilihan jawapan, C bolehlah. Okay, bolehlah. Okay, tapi kita tengok yang D Okay, untuk yang D, 155 asal 8. Okay, tekan dulu asal 8. Okay, masukkan 155. Tekan pada asal 10, tekan diisi 109. Okay, so jawapan D paling tepat 104 lebih kecil pada 109. Jawapan dia donkey. Thank you Zaira dan ngam-ngam sebagai jawapan. Okay, boleh tak saya tahu dekat mana korang tersilap, at least yang lain juga boleh tahu. Siapa yang tersilap tadi, korang bagi tahu saya. Tak apa, saya tak sebut nama pun. Siapa tersilap, korang jangan bagi tahu saya dekat chat. Apa kesilapan korang tadi? Korang tersilap kat mana? At least yang lain pun tahu juga, boleh aware juga. Korang tersilap kat mana? Cuba tulis kat chat. Macam mana korang dapat C? Adakah sebab simbol korang ingatkan 104 lebih kecil dari 104, betul? Sepatutnya sama dengan, atau tersilap di kalkulator? Boleh tak share? Yang tersilap tadi. Kan at least yang lain pun tahu dan tak buat benda yang sama. Okay, boleh ke saya tahu kat mana yang tersilap tadi? Okay, thank you. 5 chat. Sir, saya ada tulis dekat skrin sebab dekat saya tak ada keluar. Oh, ya ke? Okay, kejap Sir, stop share jap. Kena sama. Oh, okay. Saya ingat 104 sama. Okay. Ingat 150 asal 8. Jawapan dia kan 104. Okay, faham? Okay, so kat sini main dengan simbol Okay, jap. Sir, stop share jap. Okay, sekarang boleh nampak ke Hasha? Boleh? Okay, so basically tadi yang jawab C sebab tersilap simbol sahaja. Itu maksud dia sama dengan. Okay, soalan nombor 10. Okay, Hasha boleh beritahu saya okey tak okey screen. Kalau tak okey juga Hasha, maksudnya kamu kena check kamu punya internet. Biasanya kalau screen tak keluar tu, gelap ke apa semua, sebabkan internet. Okay, biasa sebab internet. So, cubalah pindah tempat ke sekejap kan. Okay, ataupun kalau guna phone, buat airplane balik. Okay, kalau pakai laptop, tutup balik wifi ataupun hotspot. Okay, on balik. Okay, macam tu Tukarkan 145 asal 8 kepada asas 4. Yang ni korang dah boleh separuh jalan guna kalkulator. Manfaatkanlah kalkulator Asal lain kepada asal lain, kena singgah RNR dulu. So dekat RNR tu korang boleh pakai kalkulator sahaja. Dari RNR asas 10, baru tukar asas 4. So lajulah. Thank you Anik dan, thank you Khalis dan, thank you Zahra dan Fuyo. Makin laju. Very good. Okay, ke-12 kita rehat sekejap
Okay, lagi jawapan. Alright. Thank you. Okay, saya rasa semua done Alisha. Okay, Alisha. Tengok Alisha sekejap Okay, so kat sini 145 asal 8, 145 asal 8 tukar pada asal 10 dulu. Okay, tukar pada asal 10. Guna kotak ataupun kalkulator. Okay, dari asas 10 tukar pada asas 4. Okay, so yang ni saya guna kalkulator je lah Okay, so 145 asas 8. So tekan OCT dulu. Masukkan 145 sama dengan. And then tukar pada asas 10. Okay, dapat 101. So dekat sini 101 asas 10. Tukar pada asas 4. Kita kena bahagi berulang. So 101 bahagi dengan 4. Sini baki. Okay, so 101 bahagi 4, korang akan dapat 25. Okay, bahagi lagi dengan 4. Okay, 25 bahagi 4, korang akan dapat 6. Okay, kita akan dapat 6. Okay, apa kata kita jadi baki terus kok dah ada jawapan kan. Okay, 25 darab 4 dapat 100. Okay, so baki dia 1. Okay, A dengan B salah. Okay, next bahagi lagi dengan 4 kat sini. So 6 bahagi 4 dapat 1 kan. Okay, 1. So baki dia adalah 2. Okay, 25 kat sini. 6 darab 4, 24, baki dia 1. Dah, jawapan dia dah okey. Nampak saya tengah tunjuk korang ni. Cara cepat untuk kata 1. Korang kena bermain dengan potong-potong. Okay, dah dapat jawapan betul, buang yang salah. Jumpa yang salah, buang. Okay, so nanti cepat sikit lah korang punya dapat jawapan tu. Okay, so tak perlu kira sampai habis pun. Sebab kata 1 tak payah tunjuk jalan kerja. Ya, Alisha ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Saya tak kira sampai habis tinggal sampai situ je. Sebab kita dah dapat jawapan dah. Okay, mana Alisha? Hilang. Macam mana nak dapat baki tu, sir? Oh, dah terlupa. Okay, macam nak dapat baki. Oh, okay, alright. Tak apa, saya tunjuk sekejap Basically, untuk dapat baki, kalau dalam kelas sebelum ni, saya tunjuk. Okay, saya tunjuk kat sini. Kita kena buat darab dulu. Kena buat darab dulu satu kotak tengah-tengah ni, buat darab. And then baru cari baki. Kan? Okay, macam nak darab tu? 4 darab 25. So, dapat 24. Okay. Sorry, dapat 24 pula. 4 darab 25 dapat 100. Okay, dapat 100. Okay, sekejap. 4 darab 25 kita akan dapat 100. Sini kena darab. Okay, next nak cari baki macam mana? Cari baki dekat sini pula. Tolak. Macam tu. Okay, darab ke atas, baki kena tolak. So, 101 tolak dengan 100, kita akan dapat baki 1. Macam tu je lah. Okay, next sama jugalah kat situ. 4 darab dengan 6. Okay, dapat Alisha? Boleh faham balik? Darab. 6 darab 4 dapat 24. So, baki dia tolak balik kat bawah. Okay, dah siap. 25 tolak 4 dapat 1. Tu je. Okay, jawapan daripada bawah ke atas. So, setingkat itulah. Okay, faham Okay, setinggal kat sini je. Tak payah kira sampai habis sebab kita dah dapat jawapan. Okay, soalan seterusnya. Ini. Yang ini pun saya tak tunjuk lagi dekat game form 4. Okay, tapi tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk sekejap. Saya nak bagi masa dekat yang form 5 sekejap. Okay, tengok dapat tak jawapan untuk yang ni. Okay, basically untuk jawab soalan ni ada 2 cara. Korang boleh buat asas 10. Okay, korang boleh buat asas 10. Dekat sini boleh buat asas 10. Ini asas 10 untuk yang geng form 4. Bila soalan tak tulis asas berapa, maksudnya ini nombor dalam asas 10. 2 darab 503 tambah 502 tambah 3 darab 5. Ini semua dalam asas 10. So soalan nak cakap cari nilai K. K ni dalam asas 5. Maksudnya asas 10 kena tukar pada asas 5. Nanti dapatlah apa tu nilai K. Itu je. Okay, asas 5 tukar asas 10 tukar pada asas 5. Nanti dapatlah nilai K. So dekat sini tekan dulu kalkulator dapat berapa nilai dalam asas 10. Nak tukar pada asas 5 kita buat bahagi berulang. Cuma basically untuk soalan ni saya ada cara shortcut. Okay, tak apa. Yang shortcut tu saya tunjuk lagi Yang ni korang boleh buat cara konsep yang macam awal-awal kelas macam biasa. Asas 10 tukar pada asas 5. Thank you Khalis dan
Okay, basically soalan ni korang kira daripada belakang korang dah dapat jawapan dah. So tak perlu kira sampai habis. Tak perlu kira sampai habis. Okay, korang hanya perlu sampai 2 step je. Korang tengok nombor daripada belakang. Macam sebab tadi lah. Nombor daripada belakang semua ada. Kosong, kosong, kosong. Pergi pada nombor yang seterusnya tu. Korang dah jumpa dah yang mana salah sebenarnya. So dah jumpa dah yang mana salah. Thank you Syaz. Very good. Syaz buat cara yang seterusnya kat depan ke? Asas 10 tukar pada asas 5 buat bahagi berulang. Lepas tu dapat nilai K. Macam tu Syaz buat kan? Okay. Okay, beres. Tak apa. Basically sebenarnya tunjuk kat Syaz dan juga yang lain-lain juga yang form 5. Okay, macam mana shortcut untuk soalan macam gini. Okay, basically shortcut dia pakai kotak. Okay, tak apa. Kalau terlupa lagi tengok sebab kaedah kotak. Zaira good, Ani good. Betul. Zahra, thank you. Betul. Okay, settle. Okay, tunggu sekejap Alisha belum. Fatin juga belum. Hasha juga belum. Okay, Hasha macam mana? Boleh tengok dah skrin dah boleh nampak ke skrin? Ataupun masih ni gelap? Saya juga ni. Okay, takut terlepas. Basically, kertas 1 rugilah kan. Kertas 1 ni nak 30 ke atas. Korang kena target 30 ke atas. Baru korang selesa sikit. Okay, ini saja jawapan Let's go. Okay, siapa yang dah buat asas 10 tu pada asas 5 boleh proceed, tak salah. Okay, cuma mungkin cara tu panjang sikit. Okay, let's go. Kita pergi ada cara yang shortcut. Okay, cara shortcut ni dia macam konsep kotak. Okay, 2 darab 5 kuasa 3 tambah 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5. Okay. So, apakah kaedah kotak dia? Kalau korang tengok kat sini, ini 5. 5 kuasa kosong. 5 kuasa berapa? 5 kuasa kosong sebenarnya. Okay. Ingat tak kalau kita buat kaedah kotak, kita akan mula daripada kuasa kosong. Okay. Kalau tengok kat sini, paling kecil adalah 1. Tapi dah ada kuasa kosong dah sebenarnya. Paling tinggi kuasa 3. So, apa korang buat? Korang buka je kotak. Okay. Ini macam korang reverse punya step. Nampak tak? Macam korang cerakinkan sebelum ni. Dekat sini. Sekarang, soalan bagi kat sini. Ni, soalan bagi kat sini. Ini soalan. Soalan bagi kat sini. Tapi korang kena cari jawapan dekat sini. Ni jawapan korang. So, jawapan korang, korang kena reverse. Okay, reverse. Okay, ni shortcut sebenarnya. Laju cara ni sebenarnya. Okay, tengok macam mana korang buat. Okay. Dekat sini kuasa 3 paling tinggi. So, korang prepare lah kat sini. Kan, korang pun letak lah. Okay, kuasa 3. Lepas tu dia sampai kuasa kosong wajib. 5 kuasa 1, 3, 2, 1, kosong. Okay, yang ni tak ada terlebih kotak. Abaikan. Okay, terlebih. Okay, sekarang nak tanya korang 5 kuasa kosong. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Maksudnya dia tambah dengan kosong darab 5 kuasa kosong. Macam tu. Sebab dia tak ada. So dia darab dengan kosong lah sebab dia tak ada. Macam tu. 5 kuasa 1 darab dengan berapa ni? Darab dengan 3. Saya letak 3 kat atas. 5 kuasa 2 darab dengan berapa ni? Tak ada nombor. Ada. Dia darab dengan 1. Cuma nombor 1 kan kita tak tulis. Saya letak 1 kat situ. 5 kuasa 3. Darab dengan apa? Darab dengan 2. Saya letak 2 kat sini. Dah. Jawapan dia C. Okey. Boleh faham tak cara shortcut? Cuba korang komen setiap seorang. Form 4 dengan form 5. Saya tak cakap salah. Ini jelah sebab kertas 1 kan. Kertas 1 kita nak cepat. Cepat dan betul. Okay. So kalau korang jumpa soalan, ini nama dia cerakinkan. Bila korang nampak dia buat darab, tambah, darab, tambah, darab, tambah. Ini cerakinkan. Okay, bila soalan bagian bentuk cerakinkan, korang nak cari apa-apa nilai, buat je kotak. Buat je kotak. Okay, macam tu. Selajulah. Okay. Boleh sir, very good. Faham, faham, boleh. Good. Okay, lagi yang lain? Boleh sir, good. At least korang ada 2 cara guys. Matematik ni korang kena ada lebih daripada 1 cara Kod-kod kita tak tahu ni dalam exam kita macam mana kan. So kalau korang stuck dengan 1 cara, korang ada cara yang kedua. Macam tu lah. Okay. Alright guys. So sekarang kita break dulu sekejap. Okay, kita jumpa balik jam 12.10. Bye-bye.
Okay, 106 tukar pada asas 10 . So kat sini kita dapatlah nilai dia berapa. Ini darab dengan 600, darab dengan 601, darab 602. So kita dapat berapa tu? Ni darab 0, 0 lah nilai dia. 0, 0, 6 kuasa 2, 36. So kat sini kita dapat 36. Asas 10. Gagal. Okay, next 107 pula. Okay, 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. 49. 49 ni dah lulus. Salah. Okay, ni pula. Macam tak payah kira dah guys. Dah jumpa dah pattern dia macam ni. 8 kuasa 2, 64. Lulus. 9 kuasa 2, 81. Lulus. Okay. So hanya ada satu sahaja yang gagal dekat sini, which is A. Okay. Boleh faham ke siapa yang tak dapat tadi? Okay, boleh. Cuba komen jap yang tak dapat tadi. Boleh faham ke? Ataupun selaju sangat? Faham sir, beres. Okay sir. Okay, next. Sekejap saya rasa saya nak pilih soalan sebentar. Nah, silakan. Kita pergi soalan ayat-ayat sikit. Okay, silakan. Kenapa 36 gagal? Oh, kenapa 36 gagal? Okay, kalau markah exam, 40 kita cakap lulus. 40 ke atas ni lulus. 40 ke atas lulus. Nak tahu gagal, bawah 40 lah. Bawah 40 semua gagal. Tak kisahlah dapat berapa markah dia. Yang penting bawah 40 dia adalah gagal. Itu je lah. Okay, faham Okay, tak apa. Tanya je. Alright, next soalan seterusnya. Silakan kita pergi ada soalan ayat-ayat sikit. Okay, majoriti nak bagi hint ke macam mana? Hint. Okay, let's go. Okay, ada dah dapat jawapan. Good try. Okay, jumlah pengunjung yang melawat zoo negara pada bulan Januari adalah seramai 20202 asas 5. Berapakah bilangan purata? Nak cari purata. Pengunjung yang melawat zoo negara setiap hari pada bulan Januari. Jika dibuka setiap hari. Soalan nak cari purata. Macam mana nak cari purata? Jumlah bahagi dengan bilangan. Okay? Dekat sini dalam jawapan dia tak letak asas berapa. So kena ingat ini memang asas 10. Ingat ini memang dah asas 10 sebab dia tak bagi tahu asas berapa. So macam cari purata. Nak senang first step tukar dulu yang ni kepada asas 10. Dah tukar pada asas 10 bahagi dengan bilangan hari Januari. Yang ni kena kira sendirilah. Okay, Januari ada berapa hari? Kalau dia cakap dia buka hari-hari ni. So bahagi je dengan bilangan dia, okay? Alright, silakan. Very good, Syaz. Betul, bagus. Thank you, Anik dan Zaira dan. See? Oh, boleh buat. Okay, cuma perlukan hint tadi soalan. Okay, thank you, Nabil dan. So, untuk soalan ni tadi, boleh tak korang share? Saya nak tahu juga kadang-kadang saya tak dapat nak fikir kan apa masalah korang.
So cuba korang share dekat private je, personal. Apa masalah dalam soalan ni untuk korang faham? Kat mana yang korang tak dapat faham tadi? Cuba bagi tahu sir, kat mana? At least dapat kumpulkan idea-idea kan. Nak tahu juga kat mana yang korang start tadi. Bila saya bagi hint, korang boleh buat sebenarnya. So kat mana? Tak faham kat mana? Cuba share. Okay, boleh? Okay, saya tunggu sekejap cuba korang share sekejap. Apa masalah korang dalam soalan ni? Saya nak tahu juga. Ingat kita boleh terus bahagi. Tak ada. Untuk asas nombor, kita tak ada operasi bahagi. Kita tak ada operasi darab. Tak ada. Kalau, okey je sir, tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah sir. Tak ada masalah. Okay, tak apa. Alright, so ingat siapa yang ada problem untuk soalan ni, ingat. Bila soalan tu cerita pasal operasi darab, operasi bahagi, korang asal nombor tak ada Kita hanya ada tambah tolak aja dalam operasi asal nombor. Darab dengan bahagi tak ada. So macam mana kalau soalan tu melibatkan bahagi dengan darab, korang tukar dulu asas 10. Korang tukar pada asas 10, and then korang bahagi darab macam biasa, baru korang tukar pada asas yang soalan tu nak. Macam tu. Contoh soalan cakap, bahagikan 20202 asal 5 ni, jawapan nak asal 5 juga. Contoh 20202 ni bahagi dengan 5. Contoh bahagi dengan 5, jawapan nak dalam asas 5 juga. Apa korang buat? Tukar pada asas 10, bahagi pada 5, tukar asas 5 balik. Macam tu. So korang kena tukar. R and R tu sentiasa ada so take note lah. Bahagian darab kita tak ada So jawapan dia adalah donkey. Okay, selesai. Soalan seterusnya. Okay, silakan. Diberi 1M68 asas 8 sama dengan 1001 asas 5. Cari nilai M. Yang ni pun saya tak nak share. Cuba dulu. Untuk yang baru pun. Okay, cuba dulu. Ingat, dalam topik asas nombor, asas kena sama baru korang boleh selesaikan masalah. Okay, tu dia punya tips. Okay, tips bila soalan melibatkan asas nombor yang tak sama, kena samakan asas dulu. Samakan asas. So dalam cerita ni, korang nak tukar pada asas 5, yang asas 8 tukar pada asas 5, atau asas 5 ni yang korang kena tukar pada asas 8. Cuba fikirkan yang mana satu. Bila asas dah sama, baru boleh settle masalah. Okay? Alright, thank you Syaz. Saya rasa Syaz dah power dah. Betul power dah soalan asas nombor ni. Okay? Good. Kalis pun sama. Yang form 5 saya rasa dah okay dah. Okay, cuma certain soalan sahaja bila soalan penyelesaian masalah tu je. Thank you Zahra dan okay. Zaira. Nabil okay. Hasha okay. Ada soalan tanya ya. Jangan berdiam diri. Okay, beres. Tukarkan asal 5 kepada 10 dan guna kalkulator untuk dapatkan asal 8. Betul? Betul. Okay. So untuk soalan ni, korang kena tukar asas 5 kepada asas 8. Kenapa? Sebab asas 5 tu nombor dia lengkap. So korang tukar pada asas 8. So bila dah tukar pada asas 8, korang tahulah apa nombor dekat M tu. Yang nak gantikan tempat M tu, apa digit dia. Macam tu je. Okay. So asas 5 tukar pada asas 8, pergi R&R dulu, asas 10. Yang ni kena manual. Okay, lepas tu tukar pada asas 8, guna kalkulator. Okay. Nabil guna kalkulator. Jadi saya share Nabil macam mana tekan kalkulator untuk tukar asas. Okay, tak pun Nabil boleh take note in dululah. Okay.
Dalam kalkulator kita boleh guna ni je Nabil, asas 2, asas 8, asas 10. Okay, nanti saya explain kamu detail balik dalam kelas nanti. Asas 2 dalam kalkulator kamu tengok pada baris yang ketiga Nabil, dia ada tulis BIN. Dalam kalkulator dia tulis BIN. Asas 8 oktagon, dia tulis OCT. Asas 10 dia tulis dekagon, DEC, baris ketiga. Yang sini jumpa Nabil. Asas 8, singgah aja. Asas 10. Jumpa saya. Okey, tak apa. Jadi saya tunjukkan. Okey, sekarang kita cari dulu dalam asas 10 ni berapa jawapan dia. Okey, so dekat sini tariklah. Okey, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. So sama dengan 1 darab 5 kuasa 3, yang kosong tak payah, memang dapat kosong. Tambah dengan 1 darab 5 kuasa 0. So dapatlah dalam asas 10 dekat situ, 5 kuasa 3 tambah dengan 1. So dapat 126. Asas 10. Okey, dekat sini tukar ada asas 8 Okey, Nabil follow saya. Okey, sekarang kamu clear all dulu kalkulator kamu. Kod-kod ada benda yang ni. Okey, clear all. Okey. Nabil boleh buka mic bagi tahu saya tanya kamu terus respon. Okey, pertama kamu tekan. Okey, tekan mode 2 kali. Dah, Nabil. Mode 2 kali. Boleh. Okey, dah. Basically nota ni ada, nanti saya bagi kat ni Kamu boleh tengok balik kat sini lah. Langkah untuk tekan kereta ni. Nanti saya bagi slide ni kamu tengok lagi Okey, tekan mode 2 kali. Lepas dah tekan mode 2 kali. Okey, ambil base. Base tu adalah asas. Okey, tekan nombor 3. Dah? Dah. Okey, sekarang kita nak tukar nombor dalam asas berapa Nabil? Nombor kita sekarang. 126, asas berapa tu? 10. 10 kan? So kamu tekan DEC. Tekan je sekali. Boleh? Dah? Dah. Okey, masukkan nilai 126 sama dengan. Okey, so dia akan keluar 126 juga kat bawah, betul? Betul. Okey, sekarang nak tekan asas 8. Asas 8 apa tadi? OCT kan? Tekan je OCT. Berapa jawapan kamu? 176. Betul. 7 Nabil. Dah, 176 asas 8. Dah siap. Macam tu lah. Sama juga kalau nak tukar pada asas-asasnya lain. Cara dia sama je. Dah, 176 asas 8. Okay, so apakah jawapan dia? 1M6. So nampak tak M tu dia kosong kat tengah-tengah. So jawapan dia kat sini lah. Digit tengah-tengah adalah 7. Jawapan dia donkey. Thank you Alisha, thank you Anik. Good. Okay, cukup kot secover untuk sekali je topik ni. Nanti korang praktis buat latihan. Okay, soalan seterusnya silakan. Ni soalan sekolah menengah kebangsaan Arab. SMKA, agama. Sekolah menengah kebangsaan agama. Okay, Raja 1 tunjukkan nombor plat bagi kereta Hayati. Nombor plat tersebut dalam asas 7 ialah 10537. Nyatakan nombor plat tersebut dalam asas 10. Soalan ni direct je sebenarnya. Cuma dia tukar bagi nampak macam plat lah, itulah ini kan. So sekarang korang kena faham. Soalan ni nak apa je sebenarnya. Nombor plat tersebut dalam asas 7 1053 asas 7. Soalan nak nombor plat tu dalam asas 10. Itu sahaja. Yang ni boleh guna kalkulator ke Nabil? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab asas 7. Yang boleh 2, 8, 10 je Nabil. Yang saya tulis tadi je. So kalau kamu jumpa dalam soalan yang melibatkan asas 2, 8, 10 boleh guna kalkulator. Asas lain pada tu kena manual lah. Macam saya selalu cakap tu lah, manual macam mana. Okay, tak boleh auto, kena manual. Okay, thank you Zaira dan. Thank you Syaz dan. Thank you Zahra dan. Okay, so sekarang dah ada 2 jawapan so kena semak. Okay, Khalis dan. Masing-masing boleh cek jawapan sebab ada 2 jawapan yang berbeza sekarang. Asha, are you okay? Are you okay? Asha. Thank you Anik dan.
Sekejap kita tunggu beberapa orang lagi sedang. So basically untuk soalan ni dia minta korang tukar je asas 7 pada asas 10. Okay, tu je. Okay, 1053 asas 7 tukar pada asas 10. Itu je. Okay, soalan minta. Nyatakan nombor bilik tersebut dalam asas 10. So, asas 7 pada asas 10 tak boleh guna kalkulator, so kena guna kotak. Tu je. Tak boleh kalkulator, kena guna kotak. Satu kosong lima tiga asas 7. Thank you Alisha dan okay, let's go. Siapa yang sedang boleh proceed. Okay, tukar pada asas 10. So 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Okay, sekarang darab tambah, darab tambah, darab tambah. Okay, darab tambah dapatlah jawapan dia. Okay, so tulis kat sini untuk rujukan korang kemudian nanti. 1 darab 7 kuasa 3 tambah dengan 0 darab 7 kuasa 2 tambah dengan 5 darab 7 kuasa 1 tambah dengan 3 darab 7 kuasa 0. So dapatlah jawapan dia. Okay, 1 darab 7 kuasa 3 dapat 7 kuasa 3 lah. 7 kuasa 3 tambah 0 darab 7 kuasa 2 dapat 0. Tak payah tekan. Tambah dengan 5 darab 7. 5 darab 7 dapat 35. 3 darab 7 kuasa 0. 3 darab 1 dapat 3. 381. Very good. Semua betul. Sampai 3 markah Besar juga markah dia. Okay. Ni contoh soalan kalau keluar kertas 2 ni keluar kertas 2 ni. Soalan kertas 2. Okay. Ya betul. Okay. Betul. Okay. So basically kalau ikut pada soalan negeri yang trial baru-baru ni. Ini je. Ni satu jumpa. Dan banyak-banyak kita buat tadi. Kertas 2 negeri lain tak ada. Ni ada ni. Kat SMKA ada. Satu soalan asal nombor. Okay. Okay tak apa. Dapat Okay, soalan seterusnya silakan konsep macam soalan tadi. 1P36 asas 7 sama dengan 468 asas 10. Cari nilai P. Okay, macam mana nak buat? 1P36 asas 7 sama dengan 468 asas 10. Thank you Syaz dan Khalis dan Zaira dan okay, settle yang 5. Zahra dan thank you sebab letak sekali dengan nombor. Senang nak tengok. Okay, Fatin macam mana Fatin Saya tak dapat jawapan daripada awal Fatin. Awal-awal tadi ada satu jawapan, sekarang dah tak ada. Thank you Anik dan thank you Hasha dan tolong tanya kalau korang ada keliru-keliru. Okay, let's go. Untuk soalan ni macam mana korang nak cari nilai P kalau korang tengok situ 468 asas 10. Soalan nak dalam asas 7. So korang kena tukarlah asas 10 pada asas 7. Thank you Alisha dan okay, so tukar asas 10 kepada asas 7. Itulah korang punya idea. Asas 10 pada asas 7. Macam mana nak tukar asas 10 pada asas 7? Korang boleh kalkulator? Tak boleh. Kena buat bahagi. Okay. So bahagilah kat sini. 468 bahagi dengan 7. Okay. So kita bahagi siap-siap. Okay. 468 bahagi dengan 7. Okay. Kita akan dapat 66. Okay. Kat sini dapat apa? Sini darab.
Sini baki untuk darab baki. Darab tu saya tak tunjuk dah Okey, ini kita akan dapat digit yang pertama. Okey, ni digit yang pertama. 1, 2. So P yang ketiga, so kita kena bagi sampai 3 kali lah. Okey, bahagi lagi dengan 7. Okey, 66 bahagi dengan 7. So kita akan dapat 9. Okey, kita akan dapat digit yang kedua lah kat sini, baki dia. Bahagi lagi, dia yang ketiga. 9 bagi 7 dapat 1. Okey, so dapat dekat situ 2 jawapan dia. Okey, 2. Okey, alright, 66 darab 7 dapat 462. Baki dia 468 tolak 462 tolak kat sini. Okey, so dapat 4 baki dia. Next 9 darab 7, 63 kan. 9 darab 7, 63. So, tolak pula kat sini, baki dia 3. Kenapa tak sama? Sekejap. Saya silap bahagi ke? 468 bahagi 7. 66. 66 darab 7. 462. 8 tolak 2. Masya Allah. 8 tolak 2, 6 lah. Thank you, Kalis. Okay, 8 tolak. Okay. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 3, 3. Okay, betul dah. Okay, so kita nak P, digit yang ketiga. So, dapatlah kat sini 1 darab 7, dapat 7. 9 tolak 7, 2. So, baki dia lah 2C. Okay, last question. Tak yang macam baru sikit. Ni nampak macam mencabar ni. Okay, silakan last question. Diberi 2P48 ialah nombor 3 digit dalam asal 8. Jika nilai P, cari nilai P jika, ni sama macam bentuk soalan tadi. Okay. Yang ni lah. Cerakinkan. Okay, silakan. Ungkapkan 7, 8 kuasa 2 tambah 5 sebagai satu nombor dalam asas 2. Ini pun senang kan, boleh guna kalkulator. Okay, tanpa guna kalkulator lah. Okay, tak kisahlah kalau korang guna kalkulator pun, cuba korang buat tanpa guna kalkulator. Saya tengok macam mana korang buat. Kalau tanpa guna kalkulator. Kalau guna kalkulator saya tahu korang boleh buat. Senang je ni kalau guna kalkulator. Contoh kalau keluar kat atas 2 macam mana. Okay, ingat balik shortcut yang sahaja tadi. Okay, shortcut tadi Okay, silakan. So basically untuk ini boleh guna kalkulator. Cuma senak korang try. Kalau buat jalan kerja yang shortcut macam saya tunjuk tadi macam mana. Tapi yang ni yang ni tak boleh nak shortcut. Yang ni tak ni nak shortcut. Yang ni nak shortcut boleh. Korang kena tukar dia dalam asas 2. Okay, maksudnya 2 kuasa something. Okay, tak apa. Saya try lagi yang ni tak boleh nak guna shortcut. Apa maksudnya tu, Hasha? Okay. Boleh Hasha. Silakan. Okay. Nanti boleh refresh balik tengok balik yang ni macam mana nak buat. Okay. Revisi balik. Alright, welcome Hasha. Okay, so yang ni korang guna kalkulator terus. 7, 8 kuasa 2 tambah dengan 5. Korang dapat 453 453 asas 10 nak tukar pada asas 2. Tekan je kalkulator direct. Okay. Asas 2. Binary. No, asas 10. Okay, 453 sama dengan tukar pada asas 2. So, jawapan korang adalah 1, 1, 1. Kosong 3 kali. 1, 2, 3, 1, kosong 1. 1, 3 kali. Kosong 3 kali. Okay, jawapan dia adalah donkey
Ayo, ada yang dapat lain. Ada yang dapat lain Okay, yang ni setest dulu setry je Kalau lah kita buat cara shortcut tadi, cara shortcut dia adalah, ingat tak, kita kena jadikan dia dalam asas 2 lah. So bila cakap asas 2, yang 8 ni kena tukar dalam bentuk 2. So macam mana? 7, maksudnya 2. 2 kuasa 3 dapat 8. 2 kuasa 3 dapat 8. Okay, kat sini dia kuasa dengan 2. So 3 darab 2 lah. 2 kuasa 3 dapat 8. Kita tukarkan 8 tu kepada asas 2. So indeks guna konsep indeks. Okay. So 2 kuasa 3 darab dengan 2 yang kat sini. Okay, tutup kurungan tambah dengan 5. So kita dapat kat sini 7. 2 kuasa 6 tambah dengan 5. Okay. So dekat sini maksudnya 5 darab dengan 2 kuasa kosong sebenarnya. So kat sini kita bolehlah buat kotak. Ni setesting je. Boleh ni. Okay. 6. Okay. Kita paling besar adalah kuasa 6. So 2 kuasa 6. Okay. 2 kuasa 5. 2 kuasa 4. 2 kuasa 3. Sekarang saya tengah tunjuk korang ada cara lain. So korang tak perlulah stick pada satu cara at least untuk backup. Dah siap kat situ, masukkan nilai. 200 ada nombor? Ada nombor 5. So letaklah 5 kat sini. Tak boleh. Asas 2. Asas 2 nombor 5 dia lebih. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Okay. Kat sini problem dia. Sebab 7 ni lebih daripada nombor 2. So kena tukar. 7 7. 7 ni kena tukar pada nombor 2 juga ni. 2 kuasa berapa ni. Okay. So itulah problem dia. Okay. Sorry lah guys. Tak boleh jugalah. Okay. Untuk yang ni. Okay. Untuk yang ni tak boleh guna cara yang kedua tu. Okay. Dia sangkut. Okay. Tak apa. So korang boleh guna calculator je lah Alright guys. So. Dan okay, untuk topik asas nombor. So untuk yang form 4 baru pun saya rasa next class sekejap je saya cover So maksudnya untuk next class kita, kelas mentoring kita untuk topik form 4 baru ni, topik kedua, saya pergi sekejap je sebab dah cover semua. Hari ni dah habis dah topik asas nombor sebenarnya. So next class kita cover sikit je lagi, lepas tu kita masuk topik yang baru. Okay, so sebab itulah tujuan saya nak korang masuk bengkel ni. Okay, at least korang expose lebih awal. Okay, so masuk kelas nanti sekejap je lah saya cover macam tu. Okay, alright guys, so kalau tak ada soalan, saya minta korang buka kamera sekejap. Saya nak ambil gambar. Okay, bagi yang boleh buka kamera, silakan. Harapnya ramailah boleh buka kamera. Okay, jom saya nak ambil gambar. Ya. Syah seorang je ke? Alamak, Syah seorang je. Okay, kita background ni lah. Syah seorang je. Okay, thank you Zaira. Anik, Khalis, Alisha, Fatin, Zahra, Nabil. Jom, cepat. Boleh ke? Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Stop recording.